Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Bahagia tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summal hamdulillah, summal hamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan keizinan yang diberikan pada malam ni bertemu lagi dalam siri kuliah bulanan kita, dan seperti biasa kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberikan beberapa nikmat yang besar kepada kita, iaitu nikmatul Islam wa nikmatul iman, nikmatul sihah wa nikmatul farah. Iaitu Allah masih memberikan beberapa nikmat, iaitu Islam dan iman, dan juga nikmat sehat dan juga nikmat kelapangan dalam hidup. Ini antara nikmat-nikmat yang perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang sahabat Nabi mengadu kepada Nabi berkaitan dengan ia telah meninggalkan amalan-amalan yang tidak baik, minum arak, berjudi dan sebagainya, dan dia telah beramal dengan apa yang ada dalam Islam, maka Nabi pun jawab, apa yang kamu tinggalkan itu dan apa yang kamu ada sekarang ini adalah lebih baik daripada apa yang kamu ada sebelum ini. Sebab itulah Islam dan iman itu satu nikmat yang besar. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Dan semua nabi-nabi yang datang kepada kita adalah nabi-nabi yang mengajak kita supaya kita beragama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari lain daripada agama Islam, dia akan jadi orang yang rugi. Maka sebab itulah agama Islam ini adalah satu agama yang boleh menyelamatkan kita, bukan sahaja di atas dunia, bahkan hidup kita sampai ke alam akhirat. Itulah kelebihan orang yang beragama Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu hadis Nabi sebut, inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha fa idza kana yaumul qiyamah nada munadin aina alladhina kanu yudawimuna ala salati ad-duha hadza babukum fadkhuluhu bi rahmatillah. Kata Nabi SAW dalam satu hadis bahwasanya di dalam syurga nanti akan ada satu pintu yang namanya adalah pintu duha. Dalam syurga nanti akan ada satu pintu yang nama dia adalah pintu duha. Fa idza kana yaumul qiyamah nada munadin aina alladhina kanu yudawimuna ala salati duha. Maka di hari kiamat nanti maka akan berserulah, datang hari kiamat, berserulah malaikat. Di manakah mereka yang selalu mengekalkan akan sembahyang duha? Ini dia pintu yang kamu masuk dengan rahmat Tuhan kamu. Hadis rawahu Tabrani an Abi Hurairah. Jadi dalam mukadimah hadis ini Nabi sebut apa? Berkaitan dengan kelebihan orang yang sembahyang sunat duha. Seperti yang Nabi pesan kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah pun bagi tahu kepada kita, an utira qabla an anam. Aku akan sembahyang witir, aku akan sembahyang duha. Itu duha. Aku akan sembahyang witir sebelum aku tidur. Tapi satu lagi yang Nabi pesan, hendaklah kamu sembahyang duha. 3 benda Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Yang pertamanya, jangan tinggal puasa 13, 14, 15. Iaitu bulan Qamariyah. Yang kedua, jangan tinggal sembahyang witir. An utira qabla an anam. Aku akan witir sebelum aku tidur. Dan yang ketiga, jangan tinggal sembahyang duha.
Maka hadis ni Nabi sebut tentang kelebihan orang yang sembahyang duha, sehingga kan ada satu pintu dalam syurga, nama dia pintu duha. Sebab itu seorang sahabat Nabi yang bernama Itsban bin Malik. Itsban bin Malik satu hari dia mai jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, mailah rumah saya." Kenapa? Mai rumah saya, jemput datang rumah saya. Nabi pun seorang manusia yang agung, hebat. Kalau ada jemputan, Nabi akan cuba penuhi jemputan tersebut. Nabi pun pergi rumah Itsban bin Malik. Rupanya Itsban nak suruh Nabi semayang di rumah dia. Dan Itsban nak tabarruk. Itsban nak ambil berkat dengan tempat semayang Nabi, tempat Nabi semayang duha tadi. Sebab itulah di rumah kita, macam saya sebutlah sebelum ni, kalau rumah kita ada kelapangan kemampuan, ada sekarang satu bilik yang kita boleh buat bilik untuk kita solat. Kalau rumah taman 3 bilik, tak bayarlah, kan? Kalau rumah Haji Hashim kita tak apa, bilik mana pun nak cari boleh, no? Pak Imam, no? Rumah kampung, rumah buat sendiri tak apa. Tapi kalau rumah taman 3 bilik tak payahlah. Bilik kita, bilik laki bini, anak laki, anak perempuan 3 bilik habis. Tapi kalau ada bilik, buat satu bilik untuk kita sembahyang di situ. Nabi pun sembahyang, Abu Bakar pun ikut, Itsban bin Malik pun ikut Nabi sembahyang duha. Tu yang ulama sebut hadis ini, kan? Aina tuhibbu an usalliya laka fi baitika? Nabi tanya Itsban bin Malik, "Lah ni nak sembahyang kat mana ni? Hang suka aku nak tak sembahyang kat mana? Suruh hamba asap kat mana aku nak sembahyang?" Itsban kata, "Okey, tempat ni." Nabi pun sembahyang, Abu Bakar pun ikut, Itsban bin Malik pun ikut. Ulama kata apa? Harus untuk kita sembahyang duha berjamaah. Ni tuan-tuan duk sembahyang seorang-seorang ni. Tengok cara muka tuan-tuan semua sembahyang belakang ni duha ni. Nabi tu, cara tengok muka ni kira tak duha, kira sembahyang duha tak tinggal ni. Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tak. Kadang-kadang sembahyang. Makna kita kalau boleh jangan tinggal duha. Tapi sekolah payahlah. Kan? Hak kita, hak jenis tak ada apa, pencen-pencen ni, jangan tinggal duha. Kalau ada bini kita, ajak dia sembahyang sekali. Kalau ada anak kita, ajak dia sembahyang sekali. Harus, kata ulama, untuk kita sembahyang duha secara berjamaah. Pahala lebih. Hak jenis buatlah. Kalau hak jenis tak buat, abang pahala banyak mana pun tak apa. Tak apa. Duk tak apa tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi maknanya, duha yang disebut dalam hadis ini bukan takat kita sembahyang dapat pahala, bukan takat harus untuk kita berjamaah, dan di hari kiamat nanti dalam syurga ada pintu nama dia duha. Sampai malaikat tanya, mana golongan yang yudawimuna ala salati duha? Mana geng-geng yang suka sembahyang duha ni masuk ni pintu ni? Macam kita ada pintu Rayyan, pintu duha, banyak nama-nama pintu yang bagi golongan-golongan yang tertentu yang melakukan ibadat tertentu. Orang yang puasa ada pintu dia. Orang yang duha ada pintu dia. Hak kita yang tak buat apa, pintu apa? Pintu nudak, pintu nidak. Takut jugalah jumpa pintu lain. Jumpa pintu lain. Jadi kurang-kurangnya istiqamah lah tuan-tuan. Kurang-kurangnya ada dah pintu kita. Kalau tuan-tuan pergi Mekah nak keluar, tuan-tuan dah pintu mana tuan-tuan kata nak masuk, tuan-tuan dah tahu dah. Pintu mana nak keluar? Takut pipi cari pintu pun tak ada. Pintu mana nak masuk? Tu banyak duk cerita macam tu. Kan? Sama ada betul tak betul, tapi banyak orang cerita jadi aku tu, aku pipi tengok pintu tak nampak. Kan? Ada kawan saya dulu, dia rajin bawa pergi umrah, dia pun meninggal arwah dah. Dia bawa geng-geng ni lah. Geng sak celaru, tak sak celaru, musim minggu tu. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey ni. Waktu semayang, waktu rajin masuk masjid sampai tak mau keluar. Waktu segan sampai masjid pun tak pergi. Geng tu. Duk rasa pergi Mekah ni takut pintu. Abang ustaz macam mana ustaz? Turun-turun kepada terbang lagi, turun-turun nak pergi tengok pintu tak nampak. Insya-Allah. Insya-Allah jumpa. Tapi setengah orang ada. Tak nampak pintu. Ini bahaya tuan-tuan. Pintu masuk tak nampak, pintu keluar tak nampak. Allah Taala tutup. Adalah sebab-sebab yang tertentu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi makna kalau kita dah ada pintu duha, alhamdulillah. Istiqamah. Istiqamah dalam amalan kita. Istiqamah ni tuan-tuan bukan sehari dua. Kalau kita duk mengaji dalam bab nikah ni, kita duk mengaji bab munakahat ni,
untuk mengubah sesuatu status seseorang yang fasik menjadi seorang yang adil, dia kena ambil tempoh setahun untuk dia berubah. Maknanya dalam hidup kita ni tuan-tuan, nak berubah bukan sehari dua. Main musim panas, rajin main masjid. Musim sejuk, duduk tidur di rumah. Tak jadi. Kena musim hujan, pakai tak main dah. Dia tak jadi. Dia istiqamah setahun. Sekurang-kurangnya. Itu yang disebut dalam bab adil dengan fasik. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Okey. Seterusnya dalam bab nikah itu ada bab yang nama kafa'ah. Kafa'ah itu pada lughah maknanya persamaan, kelayakan dan sepadan. Dan maknanya pada istilah ialah gara yang menjadikan aib dan malu jika tiadanya. Dalam bahasa Melayu sebut sebagai maknanya setaraf dan sekufu. Okey, dalam bab kahwin ni yang kita sebutkan sebelum ni, antara syarat-syarat kita sebut tentang orang yang akan menjadi wali, kita sebut tentang susunan wali, kita sebut tentang rukun-rukun nikah. Dia ada satu lagi yang ada kaitan, nama dia kafa'ah. Kafa'ah ni makna apa? Sekufu. Sekufu. Dalam perkahwinan ada juga syarat yang disebutkan tentang sekufu. Yang disebutkan tentang sekufu, iaitu kafa'ah ataupun pelaksanaannya pada lughah maknanya sama. Apa makna kufu? Kufu itu maknanya adalah kesamaan, kelayakan dan sepadan. Dan maknanya pada istilah ialah satu perkara yang menjadikan aib dan malu jika akan tiadanya. Dalam bahasa Melayu disebut sebagai makna setaraf dan sekufu. Nak cari pasangan yang sekufu. Kita dah sebut dah sebelum ni. Sekufu, kafa'ah. Orang yang boleh memaksa anak perempuannya untuk berkahwin, yang disebutkan wali mujbir, wali ghairu mujbir. Wali mujbir, wali yang boleh paksa anak gadisnya untuk berkahwin walaupun tanpa izin daripada anak gadisnya itu. Wali mujbir, ayah, tok wan dan ke atas. Wali ghairu mujbir, selain pada ayah, tok wan dan ke atas. Kita sebut tentang wali tersebut. Jadi kufu ini diambil kira, diperhitung dalam perkahwinan bukan untuk mengesahkan nikah, malahan ia hak bagi orang perempuan dan walinya. Dari itu keduanya ada hak pula menggugurkannya dan jadi syarat bagi mengesahkan nikah jika keduanya tak redha. Okey, dalam bab kufu kafa'ah, persamaan ni, dalam bab nikah ni, kufu itu bukan untuk menjadikan nikah itu sah ataupun tidak, cuma dia menjadi hak milik, hak wali dan juga perempuan tersebut. Kalau kufu tadi, mereka buat syarat, nak kahwin mesti sekufu. Golongan sayyid dengan bukan sayyid. Orang Melayu dengan orang Arab. Kan? Kita orang Melayu tiba-tiba nak kahwin dengan orang Arab. Dia tak sekufu. Tapi kalau mereka wali dan perempuan kata tak apa, Arab pun Arab lah, maka boleh kahwin. Tapi kalau wali kata ataupun perempuan tadi, dia kata saya tak mau orang Arab, saya nak Melayu juga. Contoh lagu tu. Kan? Maka di situ terletak pada dia. Dia bukan nak mengesahkan nikah, tapi kalau dia tak mau, benda tu tak sah. Tak cukup syarat. Dia panggil kafa'ah. Okey. Persamaan. Lagi kita tengok apa syarat-syarat persamaan tu. Maka jika dikahwinkan perempuan dengan seorang lelaki yang tiada sekufu dengan redanya perempuan itu oleh walinya yang tunggal, atau oleh salah seorang daripada wali-wali yang satu darjat dan yang reda, sahlah nikahnya itu, tapi hakim atau qadi tidak sah menikahkannya. Okey, maknanya di sini dari segi hukum, sekufu itu kalau pakai wali biasa. Kalau pakai wali hakim tidak sah. Pakai wali hakim tidak sah kalau dia tak setuju. Dia ada di situ pengecualian. Macam kita sebut hari itulah. Kan? Anak gadis yang tak cukup umur, wali mujbir boleh bagi kahwin. Tetapi hakim, qadi tak boleh bagi kahwin. Dia ada kuasa dia lain. Kita kata tak apa, dia tak balik lagi, dia nak menikah ni, dah tak ada wali ni, bagi hakim angkat nikah, tak boleh. Hakim tidak boleh angkat nikah
qadi tak boleh angkat nikah anak gadis yang belum baligh. Tapi wali mujbir boleh angkat nikah. Itu dia ada beza antara kuasa qadi, hakim, dia ada terhad. Walaupun qadi dengan hakim ni dia ada kuasa yang cukup tinggi. Dia boleh menikahkan mana-mana perempuan yang tidak ada wali. Dia boleh menikahkan anak-anak perempuan yang anak luar nikah. Dia boleh menikahkan perempuan yang walinya hilang dan sebagainya, walinya ihram haji, umrah dan sebagainya. Dia boleh untuk akad nikah. Kuasa hakim ni tinggi. Qadi itu tinggi. Wali hakim itu tinggi. Tapi untuk mengangkat nikah anak gadis yang belum balik, dia tak boleh. Dia tak boleh angkat. Termasuklah yang disebutkan tadi, jika dikahwinkan perempuan dengan seorang lelaki yang tiada sekupu dengan redanya perempuan itu oleh walinya yang tunggal, dia kahwin seorang perempuan ni dengan seorang lelaki yang tidak sekupu tapi reda perempuan itu dapat nak kahwin dengan orang Arab. Dia nak kahwin tapi reda oleh walinya yang tunggal atau oleh salah seorang daripada wali-wali yang satu darjat dan lainnya reda, maka sahlah nikahnya itu. Tetapi hakim atau qadi tidak sah menikahkannya. Ini sekupu ni dia antara syarat juga untuk mengesahkan nikah. Walaupun qadi, walaupun hakim itu ada hak yang tinggi, tapi sebab tidak kufu itu maka sah. Tapi hakim atau qadi tidak sah untuk menikahkannya. Tersebut dalam kitab Fathul Mu'in, maksudnya lebih kurang di dalam perbahasan ulama mutaakhirin, jika perempuan minta dinikahkan padahal dia tidak dapat lelaki yang sepupu dan dia takut jadi fitnah berzina, hendaklah qadi menerima permintaannya itu, wajib dinikahkan kerana darurat. Ini pada perempuan yang ada wali tapi ghaib seperti musafir. Ada perempuan yang tiada mempunyai wali langsung, sahlah dikahwinkan oleh qadi dengan lelaki yang tiada sepupu dengan permintaannya. Atas syarat itu takut jadi fitnah menurut pendapat ulama yang terpilih yang lain berat Ibnu Hajar dan Ramli. Dia ada perbahasan ulama. Maksudnya qadi itu dia mesti mendapat keizinan daripada perempuan tersebut. Kalau dia kata saya tak mau menikah dengan orang Arab contoh begitu, maka tak boleh diangkat nikah oleh qadi tersebut. Tapi kalau dia yang mau tak apa. Saya memang duk cari Arab lama dah. Boleh Arab tak apa. Okeylah. Sebab duk dekat perempuan tadi. Dia mau atau dia tak mau. Okey. Adalah kufu itu berpunca dari 5 perkara. Antara kufu dia merdeka dengan hamba. Merdeka dengan hamba. Kalau orang merdeka dengan hamba itu tidak sekufu. Asalnya begitu. Kesopanan dalam bahasa Arab disebut aifah. Perempuan ni bagus, hafal Quran, mayang tak tinggal, puasa selalu. Dapat laki ketum. Geng ketum. Geng dia panggil Al-Ketumu. Geng Al-Ketumu. Tengok perempuan ni bagus. Yang tu juga tak sekupu. Tak sekupu pasal apa? Perempuan yang baik. Ya. Tapi nak kahwin dengan lelaki yang perangai, kesopanan dan sebagainya itu hilang. Perempuan tu nama dia Aifatun. Aifatun. Afifah. Aifah. Afaf. Itu nama orang nubuh. Afif. Afifi. Banyak orang nubuh nama. Tuan-tuan cadang nak buh nama. Anak ke cucu ke? Anak boleh lagi? Pencen lah no. Cucu lah cucu. Tapi kalau kilang baru tak tentu. No, mantai imam no. Kilang baru tak tentu. Kan? Sebab dia Allah Ta'ala nak bagi izin tu dia tak kira. Kut-kut. Dia bahasa orang kata kut-kut. Tapi cucu lah kita kata. Afif. Afifi. Contoh nama. Aifah. Afaf. Afifah. Itu antara nama-nama ya. Yang menunjukkan aifah orang baik. Orang yang bersopan. Orang yang buat perintah Allah. Dan sebagainya. Seumpamanya okey. Yang ketiganya keturunan. Tadi lah. Keturunan kita orang Melayu, depa orang Arab, kita tak Said, depa Sayyid. Itu juga ada perbahasan. Kalau tak setuju tak boleh. Said ni. Pekerjaan. Pekerjaan itu juga yang disebut sebagai salah satu daripada syarat kafaah. Perempuan kerja cukup elok. Laki tak kerja apa, ataupun laki tak mau kerja, ataupun macam-macam contohlah pekerjaan antara tinggi dengan rendah. Kan?
Laki dia, bini dia grade, kalau kerja lah kita kata contoh jusa. Laki dia tahap bawah sekali. Taraf dia jauh. Dia tak sekupu tu. Tak sekupu. Kan? Dah bawa kereta, bini di grade jusa. Laki grade biasa. Nak buh gear pun payah. Kan? Tak pergi buh reverse terus kot. Nak buh gear 1 ke 2, dia duk ajak buh 3 terus. Oi, tak boleh lah, gear 1 dulu. Kan? Oi, dia lain tu. Dia pekerjaan pun bukti dia. Tambah kerja kalau satu pejabat pula, kerja pula satu tempat, lagi payah. Kan? Dah kali buh gear reverse hunduknya. Tak pergi kot depan dah. Pasal apa? Dia pekerjaan pun main peranan juga. Pekerjaan tu. Dan juga kecacatan. Okey. Makna di sini yang pertama tadi, maka perempuan yang dari asalnya merdeka tidak sekupu dengan lelaki yang bapaknya pernah menjadi hamba. Perempuan yang asalnya merdeka, dia tak sekupu dengan lelaki yang bapaknya pernah jadi hamba. Dulu bapaknya hamba tapi dah merdeka. Tapi tengok keturunan. Dia ni biasa jadi hamba ni. Perempuan ni memang orang yang merdeka, dia tak sekupu. Tak sekupu ni tadi bukan syarat untuk sah nikah, tapi kalau dia tak setuju, tak sah. Dia syarat dia. Okey, kadang-kadang nak jaga juga kan keturunan dia. Yang keduanya, perempuan yang disebutkan sebagai bersopan santun, tidak melakukan perkara yang fasik, tidak sekupu dengan lelaki yang tiada muruah, tidak ada maruah, melakukan perkara yang fasik. Tapi kalau keduanya telah melakukan perkara yang fasik, satu jenis berbalik jadi sekupu pula. Tapi kalau dua-dua jenis main ketum, tak apa. Ingat laki puak ketum, tengok-tengok dapat bini ketum juga, tu sekupu. Al-ketumu wal-ketumu. Laki pun ketum, bini pun ketum. Buh dalam blender, buh Coca-Cola sikit, buat gegak sikit. Depa kata lah, tengok. Laki kata, oi, mak hang pun pandai ketum tu. Rupanya ketum juga. Ketum sama ketum, dia panggil sekupu. Al-khabisuna lil-khabisat, at-tayyibuna lit-tayyibat, wal-khabisuna lil-khabisat. Orang hak baik untuk orang baik, orang yang tak baik untuk orang tak baik. Macam kita geng masjid lah. Geng masjid. Kan? Geng masjid ni orang baik lah. Yang diiktiraf orang yang baik, orang geng masjid ni, kalau kita sebut dalam konsep lah, bainal musayyar wal mukhayyar. Kita dalam hidup ni tuan-tuan, kita boleh pilih. Lepas tu kalau kita belajar rukun iman, dia ada qada dan qadar. Antara qada dan qadar, ketentuan Allah, pelaksanaan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Qada dan qadar. Qada kita ni tuan-tuan, ada yang baik, ada tak baik. Cuma kita tak tahu. Kita ada qada tertentu. Tapi Nabi dah bagi tahu, al-insanu muyassaru lima khuliqa lahu. Manusia itu akan dimudahkan dengan apa yang dia diciptakan. Ada benda yang kita tak boleh ubah. Musayyarun. Contoh kita lahir sebagai seorang lelaki. Tak boleh ubah dah sebab memang kita lelaki. Orang perempuan di belakang, depa pun tak boleh ubah sebab depa perempuan. Itu dah ditetapkan. Musayyarun. Tak payah, tak boleh ubah. Kan? Beranak-beranak hidung kembang, tu dia lubang hidung. Tu dia macam sombong kapai tau. Depa kata hidung hang sakan macam sombong kapai. Buat macam mana? Tak boleh pilih dah. Sombong kapai pun sombong kapai dah. Boleh menyawa sudah. Kan? Tak boleh pilih dah, buat macam mana? Kulit kita tak apa-apa nak putih sangat, tak payah. Tak boleh pilih. Tapi ada benda boleh pilih. Tuan-tuan main masjid dengan tak mau main. Boleh. Dia kata malam ni ada mengajak di masjid Tun Bendahara kan. Laki abang kat bini. Weh, bini kata apa-apa hang weh. Nak kita pergi makan cendol Lah kali, tak apa, jom kita pergi cendol. Mana dia pilih nak makan cendol. Lah kali tak main masjid. Tapi hak tuan-tuan ni cendol tinggal saat. Balik kita makan. Tuan-tuan dah pilih mukhayyarun. Ada orang main masjid duduk belah kanan. Hari pertama, okey. Hari kedua main pula duduk belah kiri. Okey juga. Hari tiga duduk belakang. Okey. Pasal apa? Dia punya pilihan. Hari keempat hilang. Tak apa. Hari pertama belah kanan tu okey dah. Belah kedua belah kiri. Hari tiga duduk belakang. Hari keempat main hilang. Rupanya dia fikir macam tu. Boleh pilih tak? Hidup ni mukhayyarun. Musayyarun, mukhayyarun. Antara benda yang tetap, antara benda yang boleh pilih. Hidup ni macam tu. Ada benda boleh pilih. Boleh pilih. Kan?
Cuma pilihan kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi mudah kalau memang ciptaan kita untuk orang yang jadi baik. Kita bersyukur. Kalau Allah Ta'ala pilih kita dan kita pilih main masjid, lima khuliqa lahu. Kamu diciptakan dengan apa yang kamu akan buat. Kan? Apa yang kamu akan buat. Maka pilihan itu pilihan yang terbaik, dipanggil pilihan yang ditentukan. Boleh ubah tak? Qadar Allah tu yang Nabi ajar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darsyis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nabi ajak kita minta berlindunglah dengan Allah daripada su'il qada. Maknanya ketentuan Allah Ta'ala dah tentu kita satu benda yang tak baik. Kita tak tahu benda tu tak baik. Tapi dengan cara doa, Nabi ajak, kamu kena selalu doa. Ketentuan kamu kemungkinan ketentuan yang tak baik. Tapi dengan kamu berdoa, Allah Ta'ala jaga kamu. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Kita tak tahu tuan-tuan ketentuan kita nak jadi apa ni, kita tak tahu. Sama ada baik ataupun tidak, kita tak tahu. Satu saat daripada sekarang ni tuan-tuan, kita tak tahu nak jadi apa. Kita tak tahu. Orang Kedah ni kata tak tahulah. Kadang-kadang tak tahu tu tak tahu. Tak tahu kata tahu tu pun tak tahu juga. Makan nasi lagi tak tahu. Tu nak makan apa tak tahu. Nasi lauk apa makan hari ni tak tahu. Tu apa yang hang tahu tak tahu. Apa saja jawapan tak tahu belakang. Dalam tak tahu pun tahu. Kata dia tak tahu. Jadi maknanya, kita pun tak tahu apa akan berlaku, walaupun satu saat. Sebab tu Nabi pesan, badiru bil a'mal. Kita dalam hidup, dalam amalan kena buat segera. Iza amsaita fala tantazirus sabah, wa iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kamu mai waktu petang, jangan tunggu pagi. Mai waktu pagi, jangan tunggu petang. Baru nak buat amalan, baru nak buat ibadat. Pasal apa Nabi pesan jangan tunggu? Sebab kita tak tahu nak jadi apa. Kita tak boleh garanti. Aku esok okey, tak tentu. Kan? Aku okey, 2024 aku okey, tak tentu. Berapa hari lagi nak main tahun baru ni? Cepat. Tapi duk rasa macam tak tua lagi tu. Duk rasa lah. Rasa lah macam tak tua. Duk boleh main masjid, duk boleh kena kopi O lagi, tua apa? Tarik pun apa, duk tarik elok lagi, mana boleh tua. Kan? Tak tua lagi ya, duk boleh tarik lagi. Kan? Tapi sebenarnya makin tua lah. Tambah tahun makna tambah umur. Bila tambah umur, makna baki makin kurang. Nah itu dia punya jawapan dia. Umur makin tambah, baki makin kurang. Kalau umur makin tambah, kita kurang amal, rugi. Sebab Nabi kata, badiru bil a'mal. Kamu kena segera beramal. Ni azam baru, tahun baru ni tuan-tuan. Tahun lepas dah kita buat kadak ni. Tengok balik. Dia kata satu pun tak buat. Tu azam apa tahun ni? Azam tahun ni nak buat tahun lepas. Azam tahun lepas tu sebenarnya buat tahun lepas tu. Jadi tak buat apa juga, tak buat. Tahun ni kita azam. 2024. Kurang-kurang tuan-tuan tulislah sikit. Istighfar sehari 10 kali. Selawat sehari 10 kali. Tasbih sehari 10 kali. Tahlil sehari 10 kali. Yang tu kami dah buat dah. Teruskanlah. Banyak kadang, banyak tu. Hari-hari kadang, kadang ingat. Kadang lupa. Lupa. Hari hak lupa, banyak dah ingat. Itu bayar dah. Sebab tu dalam hidup ni, dia ada diary tuan-tuan. Diary kehidupan. Kalau dulu orang panggil buku 35. Buku 35. Bukan takat kita duk hutang di kedai, ya, beli cerut. Kan? Hutang beli cerut. Dulu cerut. Semua kan. Mai semayang buh di telinga. Lupa. Rupanya panas. Tu yang jentik-jentik terpelanting kena kawan, kacau. Kan? Yang cerut ni kalau kita takat padam sikit-sikit, dia bukan padam habis. Panas. Jentik-jentik kena kawan. Kan kawan pula tengah rokok, masuk dalam kain dia. Api. Duduk berasap pun. Hak jenis dulu. Beli cerut, beli apa? Tulis. Buku 35 tu. Lah kita boleh manfaat buku tu. Ya. Diary lah ni, dulu tak ada diary yang senang lah diary.
Setiap hari itu kita ada dipanggil diari kehidupan. Untuk 2024, apa kita nak buat? Quran kita baca setiap hari. Jangan tinggal surah Al-Mulk. Jangan tinggal surah Al-Waqi'ah. Yang saya pernah sebut surah Al-Waqi'ah tu. Yang Nabi kata apa? Surah lain Nabi tak sebut. Saya khusus. Kan? Tapi surah Waqi'ah Nabi kata apa? Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin. Kan? Lam tusibhu faqatun abada. Kan? Orang yang boleh baca surah Waqi'ah setiap malam, dia takkan dapat penyakit kefakiran, kesusahan, kemiskinan. Pasal apa Nabi pesan suruh baca setiap malam? Sebab orang miskin ni pakiak, dia boleh jadi kufur. Orang yang miskin ni tuan-tuan, dia boleh jadi kufur. Kadal faqru ayyakuna kufran. Jom kita pergi masjid dengan ceramah, kuliah. Hampa duk kira kuliah, aku makan pun tak tahan. Tu nak pergi mana? Duduk menyangkui tengah malam. Kan? Maghrib Isya patut kita rehat. Kecuali kalau kita kerja shift itu lain. Ni tak payah. Aku hampa ajak pergi mengaji, ajak aku pergi masjid, aku makan pun tak tahan. Tuhan sembahyang ada, sembahyang pun tak tahan. Ini bahaya. Itu yang kata kadal faqru ayyakuna kufran. Maka sebab tu tuan-tuan, Nabi pesan baca surah Waqi'ah setiap malam. Yakin dengan Nabi. Nabi bagi tahu kat kita tuan-tuan, itu wahyu. Nabi bagi tahu ni betul ke? Betul. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Nabi tak katakan sesuatu melainkan wahyu. Tuan-tuan nak tambah surah Al-Mulk, tuan-tuan nak tambah surah Sajdah, surah lain yang ada, tambah. Tapi Waqi'ah jangan tinggal. Setiap malam. Berapa ayat surah Waqi'ah? Ui, apa ya? Oi, hebat awaknya Nabi ni. Tengok ayah ayah ada bawa saya tu. Boleh ingat depa budak-budak ni, kita habaq dia ingat sekali ya. Saya habaq dah itu. Perut. Tapi kita hak umur 5 6 siri pun buat tanya tengok. 96 kan 69. Aduh. Boleh jadi sebab ingatan kita Allah Taala ni adil. Kita bila mai berumur lebih 5 6 7 siri ni, Allah Taala dah tarik banyak benda dah. Kita sendiri boleh perasan. Dulu rambut hitam lah putih. Janggut hitam lah putih. Kulit du cekang lah kenok. Tu yang orang tua kata bila mata dah kabur, kan? Telinga pun dah kenok. Kulit pun dah kenok. Gigi pun dah gugung. Uban pun dah berterabuk. Orang tua dia kata tu betul. Pasal apa? Dekat dengan pintu kubur. Jadi kita kadang sendiri kena faham lah. Kita tengok di cermin muka kita balik lagi. Pedut ni. Banding dengan umur 20, 30 dulu. Ayo cekang. Dulu naik atas katil pun pelit. Lompat. Lah tak payah dah. Turun pun tak payah. Perak. Tak perut tak kira lagi. Perak. Awak. Longgak habis dah. Nak pelit apa ustaz? Pelekot habis. Tenggelon habis dah lutut-lutut. Lari sak kiri sak kanan. Tu Allah Ta'ala nak ambil kita. Jadi bacalah surah Waqi'ah. Untuk apa? Kita walaupun susah, tapi kita tak akan jadi betul-betul susah. Kami tak kaya mana ustaz? Tak kaya pun tak susah. Kita bimbang takut kaya susah. Kita tak kaya mana pun. Kadang-kadang keh pagi makan pagi, tak keh tak makan, tak apa. Tapi tak susah. Tak jadi fakir macam tadi. Bila fakir, dia boleh jadi kufur. Kufur ni bahaya. Maka baca surah Waqi'ah, Nabi pesan baca setiap malam. Okey. Itu bainal musayyar wal mukhayyar. Antara benda yang kita boleh pilih, antara benda yang tak boleh pilih. Takat nak main masjid. Boleh pilih nak main tak main. Boleh. Kan? Itu duduk kat kita. Mukhayyarun dia panggil. Okey, dalam bab ni pun sebut juga, iaitu bab sekupu ni mukhayyarun. Khayar ni maksudnya kita boleh buat pilihan. Maksudnya kita boleh buat pilihan antara benda yang kita mau dengan benda yang kita tak mau. Buat pilihan. Seterusnya, orang perempuan kalau keduanya telah melakukan perkara yang fasik satu jenis berbalik jadi sekupu pula. Ini bahasa dia tadi. Laki pun ketum, bukan takat ketum, duk meninggal ketum. Jumpa pula perempuan, perempuan pun macam. Duk kena ketum, duk meninggal ketum. Jadi ketum sama ketum, elok.
Itu nama dia sepupu. Itu makna dia sepupu. Tu hak dia dulu bahasa tahun 90-an dia panggil apa? Bohjan apa panggil apa? Jenis itulah. Sepupu tu. Bohjan apa? Bohjan lah. Zaman 90 dulu tu. Top tu masa saya duduk jadi pegawai agama belah Kulim tu, tahun awal 90. Masa tu top dengan istilah-istilah tu, Bohjan. Bohsia. Dulu bahasa tu. Maknanya kalau bohsia nikah dengan bohjan, maksudnya itu sepupu. Itu sepupu. Bohsia dengan bohjan. Itu bahasa dulu. Satu lagi dia tambah, boh tua. Ingatkan hak muda ya, tua pun sama. Boh siang, boh jan, boh tua. Tu ingat zaman 90 dulu, 30 tahun dulu. Maksudnya sepupu lah. Sebab perangai sama. Hak naik motor hak jenis. Tu dia kaki duduk atas seat tu. Allah tuan-tuan. Nah, kita ingat lelaki dia, perempuan pun sama. Tu kalau dia menikah, sepupu. Sepupu dari segi keadaan mereka fasik. Kalau fasik lah. Fasik sama fasik, sepupu. Maka yang ketiganya, tidak sepupu perempuan keturunan bangsa Arab dari sebelah bapaknya dengan lelaki yang berketurunan Ajam bangsa yang bukan Arab. Perempuan yang berketurunan bangsa Quraisy dengan yang bukan bangsa Quraisy. Perempuan yang berketurunan Bani Hashim atau Bani Muttalib dengan apa yang bukan daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maksudnya keturunan memperanan. Itu yang kita kata Sayyid dengan Syarifah. Kita sebutkan keturunan Arab dengan bukan Arab, dia ada beza. Sebab Arab ni dia ada kaitan dengan keturunan yang melibatkan keturunan Quraisy, daripada Bani Hashim dan sebagainya. Dengan orang biasa ni Ajam. Ajam ni orang kita lah. Ajam orang kita lah. Mereka ada aku jenis Arab sikit ni. Mereka Arab, mereka lain. Ada depan ni lain. Esok cari Arab juga. Tapi kalau perempuan Melayu kata, saya tak apa dengan siapa pun, Arab pun tak apa, jalan. Tapi kalau dia kata, Ustaz mau tak mau Arab-Arab ni payah nak cakap. Dia pun makan roti, kita makan nasi. Jenuh kepai. Jenuh kepai no? Roti kepai golek kepai, jenuh kepai jenuh kepai. Orang Kedah panggil kepai buat roti kepai canai kepai. Orang Arab makan roti. Kan? Kita makan nasi. Dia kata payah. Kalau dia tak mau tak boleh. Jangan paksa apa-apa. Dari segi bangsa tu kena tengok dari segi keturunan. Dia ada bangsa Arab dengan bukan Arab. Tidak sekupu perempuan yang tiada membuat kerja yang rendah dengan lelaki yang bekerja dengan pekerjaan yang rendah. Ini buat contoh dalam kitab ni. Tukang sapu sampah, gembala binatang sebagainya. Demikian juga anak-anak mereka dengan anak-anak orang yang pekerjaannya bagus. Dia ada beza juga. Kan? Jadilah. Kalau kerja dengan pangkat yang besar, tinggi, tiba-tiba kahwin dengan yang pendapatan rendah, dia ada beza. Walaupun benda tu boleh. Bukan menjadi alasan. Kalau setuju tak apa. Orang tua kata bagaikan enggang dengan pipit. Engkau bagaikan enggang, aku bagaikan pipit. Itu bahasa orang tua tu, dia ada istilah. Tapi dia kata juga asam di laut, ikan di asam di darat, ikan di laut. Dalam belanga gue jumpa juga. Tu dia jadi enggang dengan pipit tadi duduk dalam belanga sama ya. Dia tak kira dah hang enggang ke hang pipit duduk dalam belanga sama. Ikan dengan asam sama. Jadi di situ ada istilah dia. Kalau setuju tak ada masalah. Sebab dia bukan syarat untuk sah nikah. Tapi kalau tak setuju, dia ada hukum dia di situ, bahawanya tidak sahnya akan nikah tersebut. Tidak sepupu perempuan yang sejahtera daripada kecacatan dengan lelaki yang ada cacat. Yang meluluskan contoh yang boleh pasah nikah. Pasah ni iaitu pembubaran perkahwinan. Fasah ni adalah pembubaran perkahwinan bukan dengan kuasa suami atau isteri, tapi dengan kuasa mahkamah. Mana-mana perempuan yang boleh mempasahkan nikah akan suaminya itu, maka di situ disebutkan tidak sekufu. Bukan talak, fasah. Antara dia seperti gila. Nak bagi lelaki gila. Bini perempuan tak gila, tapi pak dia cari gila. Naik pokok nyok, terjun kepala dulu. Dia kata nak bagi kat hang nikah, awak dia tu terjun hebat tu. Kepala dulu. Awak gila? Tak boleh.
Tapi kalau setuju nak nikah orang gila boleh? Boleh. Boleh nikah orang gila boleh. Dah dia setuju. Tak apa. Gila pun ada masalah juga kan. Masa tu tak gila. Lepas tu gila pula tak apa. Kan? Dia ada gila-gila. Ataupun berpenyakit, rompak dan sebagainya itu adalah merupakan tak sekupulah dengan ada orang yang ada penyakit. Kan? Bagaimanapun telah nyatakan jika perempuan dan walinya telah bersetuju menggugurkan haknya, maka soal kupu tidak timbul lagi dan tiada syarat bagi mengesahkan nikah. Bagaimana pernah baginda Rasulullah SAW menikahkan setengah putrinya dengan orang yang tidak sekupu dengannya, dan baginda menyuruh Fatimah binti Qais berkahwin dengan Usamah. Maka Fatimah pun berkahwin dengannya padahal Usamah itu bekas hamba, dan Fatimah daripada kaum Quraisy. Demikian juga dipetik pada kitab I'anatul Talibin juzuk yang 3 muka surat 230. Apa nak cerita? Memang asalnya kafaah itu kufu. Boleh diambil kira dalam bab perkahwinan. Kufu boleh diambil kira dalam bab perkahwinan kalaulah sekiranya dipersetujui, tak ada masalah. Perempuan jusasi tadi, hak laki dia tak ada kerja apa, duk relaxnya, tapi boleh kahwin. Tak ada masalah kalau dia setuju. Tapi kalau dia tak mana boleh, tak setara. Kan? Pasal apa? Cara cek kerja ni pemikiran lain. Dia tu tak ada kerja, dia tu kerja lagu ni, tak boleh. Dia di situ ada syarat dia. Tu dipanggil kafaah. Okey. Seterusnya, perempuan yang haram dikahwini. Perempuan yang haram dikahwini, ya. Ada beberapa jenis perempuan yang haram dikahwini. Iaitu perempuan yang haram dikahwini terbahagi kepada dua bahagian. Ini dalam bab munakahat ni, sebagai ilmu kita lah. Kita duduk nikah dah tak apalah. Cuma kalau nak tambah ni kena tahu. Haram yang berkekalan disebut dengan haram mu'abbad. Haram yang tidak berkekalan disebut sebagai tidak mu'abbad, ghair mu'abbad. Nak kahwin dengan orang perempuan ni, dia ada haram yang disebutkan sebagai haram yang mu'abbad, haram yang selama-lamanya. Haram yang tidak berkekalan disebut tidak mu'abbad. Contohlah kalau kita sebut, seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan. Kan? Lepas itu, dia nak kahwin pula dengan adik perempuan tadi. Tak boleh. Kan? Tapi bukan mu'abbad, ghair mu'abbad. Haram yang sementara, mu'aqqat. Haram yang sementara. Ya. Kalau dia ceraikan isteri dia, dia boleh ambil adik dia. Orang tua kata apa? Salin tikar apa? Tukar tikar apa? Salin tikar. Ya. Salin tikar. Salin tikar no. Ya. Zat salin tikar. Maksudnya nikah dengan bini dia cerai atau cerai mati bini tu, dia ambil adik pula. Tu dia kata salin tikar. Tu bahasa orang tua-tua tu tinggi tu. Kan? Tikar pula bukan tikar biasa, tikar mengkuang. Tikar mengkuang tu saya tambah. Tikar mengkuang tu bagus. Ya. Insya. Azan. Bismillah. Terus azan. Azan terus. 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 Ya. Okey, tak apa. Ya. Orang tua-tua duk guna tikar mengkuang dulu. Tikar mengkuang tu bagus sebenarnya. Dari segi kaedah Allah Taala cipta semuanya atas dunia ni ada sebab, musabab, ada kelebihan. Macam kita lah kalau orang kata demam campak. Gatai ni. Pergi cari daun apa tu? Mamu apa? Semamu kan mamu. Daun semamu. Bukan ada kaitan apa-apa daun semamu tu, tapi dengan ambil daun semamu, gatai tu jadi kurang. Dia punya aura dia. Macam tu lah mengkuang pun. Sebab tu orang tua-tua dulu tuan-tuan tengok, beranak-beranak budak ada tikar mengkuang. Tengah-tengah hari tidur di beranda, tidur di mana pondok kita duk buat dangau, tikar mengkuang. Orang mati pun tikar mengkuang.
Dia punya aura daun tu. Khususnya yang melibatkan apa kalau mengkuang ni? Melibatkan jin dan syaitan. Lah payah carilah semua plastik. Semua plastik. Kan? Melibatkan jin dan syaitan macam daun bidara siapa nak sebut lah. Melibatkan jin dan syaitan juga. Dia aura daun-daun ni, dia ada khasiat dia yang tersendiri. Yang kadang-kadang kita tak faham. Orang tua-tua dia faham. Sebab syaitan ni antara yang benda yang ditakuti ialah dengan benda yang tajam. Berduri. Tu daun bidara, pokoknya berduri. Daun mengkuang, pokoknya berduri. Kan? Saya pernah belajar juga lah. Perubatan Islam ni dengan almarhum Datuk Harundin. Yang tu kita guna daun bidara. Tapi cara kampung, saya belajar juga. Tok saya pun dulu, itulah saya sebut dia pun Tok Bomo juga. Bomo kampung. Dia pun pakai daun mengkuang. Saya duk kaji tengok apa kaitan bidara dengan mengkuang. Cek-cek dua-dua ada duri. Dua-dua ada duri. Tambah tuan-tuan yang makan lalu umur 75-80. Badan halus kurus duduk atas katil. 4 pinggan sekali makan, sehari 4 kali. Sembunyi beras 4 hari. Tuan-tuan buat dengan daun mengkuang. Ada cara lah. Dia ada cara nak kepok dia, ada cara nak rebus. Tu kena main PM tepi lah. Tak boleh ajak semua tu. Kan? Tak boleh ajak tu lagi dia lari tajuk. Kan? Tapi ada cara dia. Kan? 3 tahun duduk atas katil. Sekali makan 4 pinggan, sehari 4 kali. Sembunyi beras 4 hari. Macam tu, kalau mandi daun mengkuang tadi, insya-Allah. InsyaAllah dia ada kesan dia. Itu aura daun tadi. Okey, tak apa. Maknanya dia saling tikar lah. Makna apa saling tikar? Maknanya dia ambil ke haram tu bukan mu'abbad, ghair mu'abbad. Haram yang sementara. Bercerai saja mati dengan kak dia tu, dia boleh ambil adik. Ya. Kalau hak bisan sebantal lain pula. Ya. Bisan sebantal. Ada kawan seorang ustaz. Nama lah cerita ni. Ya. Anak dia duda. Ya. Yang partner tu janda. Anak janda kahwin dengan anak dia duda. Anak dia lelaki, anak janda perempuan. Anak sama anak kahwin, bisan sama bisan pun kahwin. Lah kali pergi makan angin, honeymoon sekali. Mak mentua dengan pak mentua jadi bisan sebantai. Jadi bisan sebantai. Tu bahasa orang tua. Kita kadang-kadang bisan sebantai. Betul lah. Anak dia pun tidur sebantai, dia pun tidur sebantai. Jadi bisan sebantai. Boleh. Boleh. Bisan sebantai tu boleh. Yang tak boleh tu hak saya sebut. Kalau duda dengan janda kahwin. Kan? Duda dengan janda kahwin. Duda, janda kahwin. Lepas itu, anak mereka nak kahwin dengan mereka balik. Itu tak boleh. Tak boleh. Kan? Contoh, duda ada anak lelaki, janda ada anak perempuan. Bila dah duda janda kahwin, automatik kahwin dan istilah bersama lah. Bersama, maka automatik anak mereka dah jadi anak tiri. Yang mahram. Tapi kalau duda janda belum bersama, duda boleh kahwin dengan anak janda tadi. Duda boleh kahwin dengan anak janda. Tengok-tengok janda tak boleh pergi. Tengok-tengok anak, okey. You cannot go. Dia kata cannot go. Tengok-tengok anak janda, oh can go. Contoh begitulah. Maka dia boleh ambil anak janda tadi. Syarat bukan bersama tadi lah. Tetapi anak duda tak boleh ambil pula janda tu. Jangan, kalau aku tu hang ambil anak aku, elok aku ambil anak hang. Tak boleh. Dia tak boleh lagu tu. Dia ada hukum dia. Tak boleh. Dia ada istilah. Itu kita akan jumpa nanti bab muharramat berkaitan dengan keluarga 69. Isu keluarga 69. Piramli buat macam mana kahwin tak kahwin. Hang ambil apa? Tompel dengan ramli. Hang ambil minah dengan apa tu? Mak dengan tu, anak dan sebagainya. Dia ada istilah dia. Keluarga mahram tadi tu. Macam mana tok tiri dengan anak tiri, tok tiri dengan cucu tiri. Macam mana tiri dengan tiri. Macam mana kahwin belah kanan, tiri kahwin belah kiri. Lepas tu nak kahwin pula macam mana.
Dia panggil ada al-muharramat minan nisa. Tu baru bab yang kata nasab. Satu tak apa kita faham. Yang menyebutkan bab musaharah, iaitu persemendaan hak tadi itu, tiri dengan tiri. Dan juga yang melibatkan bab yang panggil radha'ah, penyusuan. Penyusuan kena tengok. Kalau original penyusuan itu susu yang lahir keluar original, dia melibatkan kedua belah pihak, laki perempuan, haram. Mu'abbad selama-lamanya. Tapi kalau susu bukan ori, yang tu dia melibatkan di sebelah perempuan saja yang haram. Laki tak termasuk. Kecuali suami dia sebagai bapa tiri. Adik-beradik kepada bapa tiri tak termasuk. Tu susu yang tak ori. Faham ori dengan tak ori ni? Nabi mana tahu susu ori dengan tak ori dia ada. Bila keluar susu ori dengan tak ori, itu kita nak bincang nanti. Yang ori tak ori tu susu macam mana? Rasa lebih kurang. Rasa lebih kurang. Tapi dia ada susu ori tak ori. Susu keluar daripada badan dia juga, tapi ada bentuk yang original. Ada bentuk yang tak original. Keluar daripada badan dia juga. Dia bukan susu lembu, susu kerbau. Susu daripada badan tu juga. Dia ada kaitan dengan hukum radha'ah. Hukum yang melibatkan penyusuan. Nanti kita akan sebut nanti. Okey. Jadi maka haramnya seorang itu berkahwin ada kalanya sebab nasabnya, ibunya, datuknya hingga ke atas, dan ada kalanya sebab susuan, dan ada kalanya sebab berambil-ambilan, ada kalanya sebab menghimpunkan, ada kalanya sebab berlian, ada kalanya sebab kafarah, dan ada kalanya sebab sahaya. Dia ada sebab dia lah. Banyak sebab. Cuma yang disebutkan dalam kitab ni, dia ada dua perkara. Dua perkara, iaitu perempuan yang haram dikahwini terbagi kepada dua bahagian. Haram yang berkekalan disebut dengan haram mu'abbad. Haram yang tidak berkekalan dengan sebut tidak mu'abbad. Cuma saya tambah dalam kitab Idahul Bab li Muridin Nikah. Syekh Daud Fatani, dia hurai lebih sikit. Dia kata yang haram perempuan itu kahwin sama ada dengan keturunan nasabnya, ataupun dengan sebab radha'ah susuannya, ataupun dengan sebab berambil-ambilan, iaitu musaharah, dan ataupun sebab yang menghimpunkan, kak dengan adik, mak menakan dengan anak menakan, ataupun dengan sebab haram itu berlian. Haram lian ni, apa makna lian? Lian ni seorang suami, dia menuduh isteri dia melakukan benda yang tak baik. Berzina. Ataupun dia menafikan kandungan dalam perut isteri bukan anak dia. Itu nama dia lian. Kalau dia tuduh isterinya itu berlian dan sabit di mahkamah, dia kena masuk mahkamah syariah ni. Bila dia tuduh isteri dia berlian dan sabit di mahkamah, maka mereka akan berpisah menjadi haram forever and ever. Ever. Haram untuk lamanya. Tak boleh untuk dirojok, tak boleh angkat nikah yang baru, tidak boleh diambil semula. Bab ni kita akan jumpa hujung nanti tu. Yang tu bab berkaitan dengan pembubaran perkahwinan. Bubar kahwin ni dia ada cerai, dia talak, dia ada khulu', dia ada li'an, dia ada pasah. Yang tu bab yang hujung nanti kita akan jumpa dalam bab iddah. Tapi dia abang saya dah. Ini antara perkara yang kena faham. Kalau berlaku tuduhan kepada isteri dia sabit di mahkamah, masuk mahkamah, hakim putus kamu telah melaknat isteri kamu, maka kamu terpisah li'an selama-lamanya, forever. Tak boleh kembali, tak boleh angkat nikah baru, tak boleh ambil sampai bila-bila. Kalau ayat mata darah pun tak boleh. Kalau talak 3 boleh. Cina apa? Cina buta. Semua pakat tahu ni. Betul, Cina buta. Cina buta hukum dia haram. Tapi kalau tak disebut dalam akad itu berkaitan dengan syarat-syarat, nikahnya sah. Walaupun perbuatan itu haram. Kalau sebut memang tak sah lah. Kalau dia ambil balik boleh. Maknanya talak 3 pun boleh ambil balik. Tapi ada syarat dia. Kan? Khulu', tebus talak. Tak boleh rojok, tapi boleh angkat nikah semula. Ada syarat dia. Tapi li'an ni tak ada syarat dah. Sabit kata li'an, forever. Sampai bila? Sampai bila-bila. Tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa. Kalau janda berhias boleh lagi. Janda berhias boleh.
Kan? Janda baik ada syarat dia nak balik kepada dia. Itu janda berhias. Kan? Maknanya dia ada syarat-syarat dia yang tertentu. Tapi li'an tak boleh. Maka Syekh Fatani kata apa? Itu antaranya sebab menghimpunkan, ada kalanya sebab berli'an dan seumpamanya. Adanya sebab kafarah. Banyak kafarah. Ada sebab-sebab yang melibatkan kafarah itu sendiri, dia ada sebab-sebab yang boleh menyebabkan hukumnya menjadi haram dan sebagainya. Dia nazar dan sebagainya. Dia ada sebab hukum-hukum di situ. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya ingat takat itulah dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di tahun hadapan. Tahun depan, no? Di tahun hadapan kita jumpa lagi, insyaAllah. Semoga ada manfaatnya perkongsian kita sedikit banyak pada malam ni. Doa kita, harapan kita, semoga Allah Taala bagikan sihat tubuh badan kita. InsyaAllah Allah Taala panjangkan umur kita, murah rezeki pada kita. Jumpa lagi di perjumpaan yang berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa fi ni'amu kathir ya rabbana lakal hamdu kama yamshika wa abtani. Ya mu'allim Ibrahim hikmat, ya mu'allim Ibrahim hikmata alimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna fahamna sunnah kul atin wa ilma. Saqana ma daud jibal yusabbihna wa kunna fa'ilin ya rabb Sulaiman ya rabb Ibrahim ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhrishna min dhulumati jahli bi rahmatika ya arhamir. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamir. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna bi rahmatika ya arhamir. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa bi rahmatika ya arhamir. Allahumma inna naj'aluka min a'da'ina wa na'udzuka min syarrin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.